Buletin Didik 28 Februari bersama saya Fazlahani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 407,097 calon akan menduduki ujian bertulis peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 yang bermula Rabu ini hingga 29 Mac. Ujian bertulis itu akan dilaksanakan di 3,382 pusat peperiksaan di seluruh negara. Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan KPM dalam satu kenyataan berkata, bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan, 50,514 petugas peperiksaan telah dilantik. Semua calon diingatkan supaya merujuk jadual waktu ujian bertulis SPM 2021. Ia bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi semasa peperiksaan berlangsung. Jadual waktu itu boleh dimuat turun dari portal rasmi lembaga peperiksaan. Calon diingatkan membawa dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Turut perlu dipatuhi garis panduan pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam yang terkandung dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 yang dikeluarkan KPM serta prosedur operasi standard ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan. Dalam pada itu, KPM memantau rapi perkembangan banjir di negeri-negeri pantai timur dan memberi jaminan akan memastikan SPM 2021 berjalan dalam keadaan selamat dan teratur. Menterinya, Datuk Dr. Aziz Jidin berkata, pihaknya sudah merangka pelan tindakan bagi situasi banjir termasuk di Kelantan dan Terengganu ketika ini. Menerusi perkongsian di media sosial, beliau berkata perbincangan telah diadakan bersama Ketua Setiausaha KPM Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof dan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid. Ia turut membabitkan pegawai Lembaga Peperiksaan LPM dalam menilai situasi semasa semua pusat peperiksaan SPM di dua negeri itu. KPM jelasnya menyedari situasi ketika ini pastinya memberi kesan kepada calon peperiksaan yang berada di kawasan terjejas banjir. Calon di negeri terlibat boleh menghubungi guru kelas atau setiausaha peperiksaan sekolah masing-masing bagi mendapatkan maklumat lanjut. Satu kenyataan rasmi bagi memberi penjelasan lanjut berhubung perkara itu akan dikeluarkan KPM. Sementara itu, situasi banjir di Kelantan dan Terengganu tidak banyak berubah. Sehingga jam 7 malam tadi, jumlah mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan sementara seramai 20,794 mangsa. Ia membabitkan 6,065 keluarga di dua negeri berkenaan yang ditempatkan di 193 pusat pemindahan sementara PPS. Banjir di Kelantan sudah meragut 3 nyawa selepas mangsa ketiga lemas dijumpai di Kampung Kedepan Banggul Kulim, Rantau Panjang. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir, ACP Muhammad Nasaruddin Mat Nasir, mangsa berusia 15 tahun terjatuh ke dalam air pagi tadi sebelum operasi mencari dan menyelamat dilakukan. 2 lagi mayat mangsa lemas telah ditemui semalam. Sementara itu di Terengganu, tinjauan di Kampung Sekayu, Hulu Terengganu mendapati penduduk trauma kerana kali pertama berdepan banjir besar. Pun begitu, banjir yang melanda beberapa kampung seperti Lubuk Pait, Sekayu dan Pak Badur mulai surut tengah hari tadi. Kerja-kerja pembersihan sukar dilakukan berikutan bekalan air dan elektrik terputus. Lebih rumit, rangkaian telekomunikasi juga tiada dan menyukarkan lagi mereka berhubung dengan pihak berkuasa untuk meminta bantuan. Di Australia, 110 pelajar Malaysia di Queensland yang terjejas banjir dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dalam ucapan di Twitter memaklumkan terdapat 348 rakyat Malaysia yang berdaftar di Queensland termasuk kira-kira 200 pelajar. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra bekerjasama erat dengan pihak berkuasa tempatan Queensland, Wakil Komuniti Malaysia di Brisbane dan Majlis Pelajar Malaysia di Australia bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia yang terkesan terpelihara. Rakyat Malaysia di wilayah terjejas banjir dinasihatkan supaya sentiasa memberi keutamaan kepada keselamatan mereka dan mematuhi segala arahan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Laporan, aduan atau permohonan bantuan konsular boleh dibuat dengan menghubungi Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra. Berdasarkan laporan pihak berkuasa Queensland, hujan sejak 25 Februari lalu dijangka berterusan antara 3 hingga 5 hari.
Antara kawasan yang terjejas ialah Brisbane City, Bulimba, Hamilton, Milton, New Farm dan Newstead. 1,544 orang dipindahkan ke pusat penempatan sementara, manakala lebih 1,000 sekolah di pantai timur negara itu ditutup. Setakat ini, 8 kematian direkodkan ekoran banjir berkenaan tetapi tidak melibatkan rakyat Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi KPT pula akan terus memantau keadaan pelajar Malaysia di Rusia dan Ukraine susulan krisis pergolakan antara kedua-dua negara. Menurut satu kenyataan yang dikongsi di Facebook, seorang pelajar Malaysia yang berada di Universiti Lviv, Ukraine, berada dalam keadaan selamat ketika ini. Pelajar itu dibawa ke kedutaan Malaysia di Warsaw, Poland bersama rakyat Malaysia yang lain. Mereka akan dibawa pulang ke tanah air dalam waktu terdekat. Dalam pada itu, bagi pelajar yang berada di Rusia, mereka akan kekal berada di universiti masing-masing berikutan jarak antara universiti dan kawasan bergolak agak jauh. Pihak kementerian melalui Pejabat Education Malaysia di London EML akan terus memantau perkembangan terkini konflik sekaligus memastikan keselamatan pelajar terjaga. KPT turut menasihatkan pelajar serta ibu bapa yang mempunyai sebarang pertanyaan berhubung perkara ini untuk terus hubungi talian yang tertera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyambut baik inisiatif Sekolahku Sejahtera yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan ke arah membentuk kemenjadian murid. Baginda bertitah pada perasmian istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ke-5 Parlimen ke-14 hari ini. Titah baginda, kerajaan akan terus mengukur dan menyokong pembelajaran menerusi pembudayaan amalan dan nilai murni serta persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif. Semua pihak sewajarnya menyokong usaha yang dilakukan demi untuk merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud akibat pandemik COVID-19. Jalinan kerjasama baik dan positif hendaklah terus diwujudkan dan disokong bagi memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak kita. Baginda turut menyokong usaha kerajaan membangunkan rangka tindakan kesejahteraan pendidikan tinggi sejahtera IPT dalam memastikan kecemerlangan pendidikan tinggi pasca pandemik. Seri Paduka menyambut baik usaha penubuhan Majlis Tibat Negara, pelancaran Pelan Strategik Kebolehprasaran Graduan dan Pelan Tindakan Keusahawanan Institut Pendidikan Tinggi 2021-2025. Titah baginda ia merupakan naratif baru bagi melahirkan graduan holistik dan seimbang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut bertitah, peralihan Malaysia menuju ke fasa endemik COVID-19 perlu dilaksanakan secara berhati-hati. Sebagai langkah pertahanan menghadapi penularan varian baru, rakyat diseru mendapatkan dos penggalak vaksin COVID-19. Bagi memastikan imuniti kekal pada tahap optimum dan sebagai benteng dalam menghadapi varian baru, beta menyeru agar rakyat beta untuk mendapatkan dos penggalak menerusi program yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Titah baginda, negara berada di kedudukan ke-13 dari 122 negara dalam Indeks Pemulihan COVID-19 Niki Asia dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK telah berjaya mencapai liputan vaksinasi lengkap sehingga 98% populasi dewasa. Baginda turut menyokong strategi pengujian COVID-19 kebangsaan dan tindakan afirmatif kerajaan untuk mengurangkan harga kit ujian kendiri sebagai langkah pengukuhan tindakan kesihatan awam dan pemerkasaan komuniti. Melalui pendekatan itu, titahnya pembukaan semula sektor ekonomi dan sektor sosial boleh direalisasikan secara selamat. Hai adik-adik, adik-adik pernah main gitar tak?
Selalunya bila kita petik tali gitar, kita akan nampak getaran. Tapi pernah tak kita tengok macam mana alunan, corak alunan getaran itu? Hari ini akan nak tunjuk oscilloscope. Kita akan tengok corak alunan tali gitar. Bagaimana kita dapat melihat corak ini? Ia terhasil disebabkan oleh prinsip fundamental kerja mata manusia, ataupun dengan kata mudahnya bagaimana mata dan otak kita berfungsi. Sistem visual manusia boleh memproses 10 hingga 12 imej dalam satu saat. Sekiranya imej yang diproses adalah lebih daripada itu, otak akan mentafsirkan imej tersebut sedang bergerak. Di sini ada garisan putih, ada bahagian belakang warna hitam. Okey, disebabkan garisan putih dan hitam ini dia memberi kontras kepada imej kita, dan sebab itulah adik-adik boleh nampak dengan jelas alunan tali gitar ini. Situasi atau fenomena salji bukanlah perkara mustahil di kawasan tanah tinggi seperti Gunung Kinabalu. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah memaklumkan ia boleh berlaku apabila suhu udara mencecah 0 darjah Celsius selain terdapat kelembapan yang mencukupi. Tapi ada kalanya juga boleh juga berlakulah dalam keadaan tertentu apabila suhunya sejuk di bawah takat beku dan adanya kelembapan yang mencukupi, dan keadaan cuacanya ataupun biasanya keadaan anginnya adalah agak perlahan ataupun tidak berangin lah. Jadi itu boleh menyumbangkan kepada pembentukan salji tersebut, suatu fenomena yang jarang kita lihat tapi boleh berlaku. Jelas beliau, kebiasaannya proses pembekuan boleh dilihat iaitu penghasilan ketulan ais di permukaan batu-batu yang sejuk. Tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu, salji boleh terbentuk apabila suhu sejuk di bawah takat beku dan kelembapan mencukupi, selain keadaan angin yang agak perlahan di sesuatu kawasan. Di media sosial tular video pendaki dan malim Gunung Kinabalu yang terkejut selepas merasai pengalaman luar biasa melihat ketulan putih dipercayai salji jatuh di kawasan sayat-sayat dekat puncak Gunung Kinabalu pagi tadi. Dalam kejadian jam 6.20 pagi itu, cuaca difahamkan sangat sejuk sebelum ketulan putih jatuh selama kira-kira 2 minit. Anugerah Screen Actors Guild atau SAG Awards berlangsung hari ini menandakan musim anugerah secara rasminya bermula di Amerika Syarikat. Tidak seperti majlis anugerah Hollywood yang lain, SAG Awards lebih bermakna kerana pemenangnya diundi sepenuhnya oleh juri aktor. Karya indie berbajet rendah Coda menerima anugerah utama iaitu barisan pelakon terbaik kali ini. Coda mengisahkan seorang gadis, Ruby Rossi, satu-satunya individu yang boleh mendengar dalam keluarganya. Sementara itu, Will Smith dan Jessica Chastain dinamakan pelakon terbaik. Smith menang menerusi wataknya sebagai Richard Williams dalam filem King Richard iaitu bapa kepada jago tenis Venus dan Serena Williams. Manakala Chastain diiktiraf menerusi wataknya yang melalui pelbagai transformasi dalam The Eyes of Tammy Faye. Sementara itu, dominasi Squid Game berterusan di pentas antarabangsa apabila Lee Jong Jae muncul aktor Asia pertama dinobatkan pelakon terbaik drama dalam sejarah SAG. Manakala Jung Ho Yeon menang aktris terbaik drama. Secara keseluruhannya, bagi kategori TV, barisan pelakon Succession dan Ted Lasso diangkat sebagai yang terbaik untuk genre drama dan komedi.
Sukan Liga Hoki Wanita Kebangsaan terus menyaksikan saingan sengit Negeri Sembilan dan pasukan KPT Unitan Thunderbolts. Begitupun ketika Negeri Sembilan berpesta gol menumpaskan Sarawak Ladies 7-0, Unitan Thunderbolts dipaksa bekerja keras sebelum menang tipis 3-2 mengalahkan Sabah. Aksi di padang utama Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil menampilkan perlawanan menghiburkan KPT Unitan Thunderbolts menentang Sabah. Sabah terlebih dahulu memecah kebuntuan seawal minit ke-11 menerusi jaringan sudut penalti Nur Hafizah Maznan. Unitan kembali menyamakan kedudukan hasil jaringan padang Nur Maizatul Hanim Syafi Sheikh Fuad 2 minit selepas suku kedua bersambung. Sejurus kemudian giliran Unitan di depan selepas Raja Nur Sharina Raja Syabudin menyempurnakan gol sudut penalti minit ke-33. Sabah nyata belum mahu mengalah. Nur Asfarina Isah Yifika Isahidun menjaringkan gol penyamaan Sabah untuk kedudukan 2-2 menerusi pukulan penalti. Unitan membuktikan kehebatan tersendiri apabila memastikan kemenangan 3-2 melalui jaringan kedua peribadi Raja Nur Sharina juga susulan sudut penalti. Keperkembangan Liga Futsal Premier Malaysia, Pahang Rangers FC merakam kemenangan ke-9 menundukkan Terengganu 4-1 untuk menyaingi pendahulu Selangor Mag. Penguasaan Pahang Rangers bermula seawal minit ke-5 apabila Abu Hanifah Hassan membolosi gawang Terengganu. Belum sempat Terengganu mengukuhkan barisan pertahanan, Pahang meledak gol kedua menerusi Mahathir Harahap Hairudin. Minit ke-19 menyusul gol ketiga Pahang, kali ini hasil jaringan Muhammad Rizwan Bakri. Rizwan Bakri menjaringkan gol kedua peribadi untuk Pahang selesa mendahului 4-0 pada minit ke-23. Terengganu bagaimanapun berjaya juga mendapat gol sagu hati menerusi Said Syahrul Nizam Said Abdul Rahman 2 minit sebelum permainan tamat. Selepas menjuarai FIFA Online 4, sesi kelayakan kebangsaan, pasukan Orange Esports menaruh harapan tinggi mewakili Malaysia ke Sukan C Vietnam tahun ini. Namun segala-galanya bergantung kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang hanya akan mengumumkan senarai akhir pasukan layak esok. Walaupun belum ada jaminan tempat ke Hanoi, persaingan sengit disajikan kedua-dua pasukan Orange Esports dan King bagi penentuan kejuaraan permainan FIFA Online 4. Muhammad Ashraf Kamal atau AK31 yang memulakan aksi buat OE berdepan Beta Mode jelas sukar digugat menang 3-0 pada perlawanan pertama. Bagaimanapun berdepan Jack Atlas pada perlawanan kedua sukar buat Ashraf apabila tewas 0-2 menyaksikan kedudukan semasa terikat 1-1. Namun Wan Muhammad Hakim kembali meneruskan penguasaan pasukannya apabila menewaskan Jack Atlas 1-0 pada game ketiga. Menentang Yugi Mutau pada perlawanan keempat, aksi sengit disajikan kedua-dua pemain yang terikat satu sama pada satu ketika. Namun jaringan yang dilakukan Hakim berbaki 5 minit perlawanan memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membolehkan Orange Esports mengalahkan King 3-1. I want to say thank you to everyone who supported us along the way. I think we're training for this qualifier for more than 1 year. And I hope in the end we really get selected. All 4 of us go together. We play together, we go together. We win together. FAM dijangka menyerahkan senarai pemain bagi permainan FIFA Online kepada Jawatankuasa Pemilihan Sukan C Vietnam esok. Piala Liga Inggeris musim ini milik Liverpool apabila menewaskan Chelsea. Aksi sengit yang berlarutan ke penentuan sepakan penalti itu menyaksikan Liverpool bergelar juara dengan keputusan 11-10. Chelsea tampil dengan motivasi tinggi memburu trofi kedua selepas menjuarai Piala Dunia Kelab FIFA. Seperti yang dijangka, bukan sesuatu yang mudah berdepan Liverpool. Minit ke-67, Liverpool memecah kebuntuan jaringan menerusi tandukan Joel Matip namun dinafikan VAR selepas Virgil van Dijk didapati offside. Perlawanan dilanjutkan ke masa tambahan dan minit ke-98, giliran Chelsea pula hampa apabila jaringan Romelu Lukaku tidak disahkan VAR. Tamat 120 minit, pemenang ditentukan menerusi sepakan penalti. Percaturan Chelsea yang menukar penjaga gol memasukkan Kepa menggantikan Edouard Mendy nyata tidak menjadi. Bukan sahaja gagal menghalang satu pun sepakan lawan, malah Kepa yang mengambil sepakan ke-11 Chelsea menyaksikan sepakannya melambung tinggi. Kejuaraan milik Liverpool dengan keputusan 11-10.
Festival Renang Musim Sejuk di Tasik Beku di Newport, Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik. Saya Fazlani Harun, Assalamualaikum dan selamat malam.